Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar pelajaran zakat, iaitu tajuk yang pertama, orang yang menanggung hutang. Tajuk yang kedua, fisabilillah. Dan yang ketiga, Ibnu Sabil. Cikgu berharap kamu semua dapat mengeluarkan buku teks kamu dan rujuk sambil itu dengarkan penerangan cikgu dalam slide videonya. Okey, apa dia yang dikatakan orang yang menanggung hutang itu? Okey, kalau ada soalan, pengertian orang yang menanggung hutang itu ada dua. Yang pertama, orang yang berhutang kerana kebaikan dan maslahat ramai. Yang kedua, orang yang berhutang kerana kebaikan dan maslahat diri sendiri atau keluarganya. Itu adalah bahagian orang yang menanggung hutang dan boleh juga jawapan bagi pengertian orang yang menanggung hutang. Kalau ada soalan mengenai pengertian, kamu tulis mengenai bahagian orang yang menanggung hutang, iaitu orang yang berhutang kerana kebaikan dan maslahat ramai. Yang kedua, orang yang berhutang kerana kebaikan dan maslahat diri sendiri atau keluarganya. Cikgu, apa yang dimaksudkan dengan orang yang berhutang kerana kebaikan dan maslahat ramai, cikgu? Okey, maksudnya orang yang menanggung hutang kerana kebaikan dan maslahat ramai seperti penduduk sebuah mukim mendirikan masjid, didapati wang perbelanjaannya tidak mencukupi. Perbelanjaan yang diperlukan lagi sebanyak 10,000. Maka tampil ketua kampung mencukupkan perbelanjaan pembinaan masjid itu dengan berhutang wang sebanyak 10,000. Artinya, ketua kampung ini berhutang 10,000 itu berhak menerima zakat. Walaupun keadaannya tu dia seorang yang kaya, kerana ia berhutang untuk maslahat orang ramai, iaitu tadi contohnya mengenai mendirikan masjid, di mana ia berhutang duit itu 10,000 untuk membina masjid untuk orang ramai. Maka ketua kampung itu berhak menerima zakat. Walaupun ketua kampung itu seorang yang kaya. Itu yang dimaksudkan dengan orang yang berhutang kerana kebaikan dan maslahat ramai. Cikgu, apakah ketentuan masa menerima zakat bagi orang yang berhutang kerana kebaikan dan maslahat ramai, cikgu? Okey, untuk soalan ini, bila masanya ketentuan masa menerima zakat, okey, orang yang berhutang ini selagi ia belum selesai ia punya hutang, selagi itu dia berhak menerima zakat. Artinya jawapannya, dia berhak menerima zakat selagi hutangnya belum selesai dijelaskan. Okey, cikgu. Kalau orang yang berhutang kerana kebaikan dan maslahat ramai itu mengeluarkan wangnya terlebih dahulu sebagai hutang, adakah ia berhak menerima zakat juga, cikgu? Okey, soalan itu jawapannya, dia tidak berhak menerima zakat kerana dalam keadaan ini tidak ada hutang yang berlaku. Pasalnya, kenapa ia nak berhak menerima zakat? Pasal dah ada hutang di sana. Ia mangkai duitnya. Jadinya, nada berlakunya hutang. Tadi contoh ketua kampung tadi akan membina masjid, ia akan makai duitnya. Itu indah dikatakan orang yang menerima zakat. Pasal ada pinjaman di sana. Indah ada hutang. Jadinya ia nak berhak menerima zakat. Okey, cikgu, apa yang dimaksudkan dengan orang yang berhutang kerana kebaikan dan maslahat diri sendiri atau keluarganya, cikgu? Okey, maksud orang yang berhutang kerana kebaikan dan maslahat diri sendiri atau keluarganya ialah pada pekerjaan yang harus, sama ada orang yang berhutang itu taat ataupun tidak, dan sekalipun hutang itu dibelanjakan pada maksiat. Yang kedua, atau dia berhutang kerana maksiat tetapi dibelanjakannya pada pekerjaan yang harus. Yang ketiga, atau berhutang kerana maksiat dibelanjakannya pada maksiat tetapi kemudian ia bertaubat dan zankan
yakni disangka bahawa taubatnya itu adalah benar. Itulah yang dimaksudkan dengan orang yang berhutang kerana kebaikan dan maslahat diri sendiri atau keluarganya. Cikgu, ada berapa syarat-syarat orang yang berhutang kerana kebaikan dan maslahat diri sendiri atau keluarga yang berhak menerima zakat itu, cikgu? Okey, soalan itu mengenai syarat-syarat. Okey, syarat-syarat bagi orang yang berhutang kerana kebaikan dan maslahat diri sendiri atau keluarga yang berhak menerima zakat itu ada 3 perkara. Okey, ada 3 perkara. Yang pertama, tidak terdaya untuk membayar hutangnya. Yang kedua, hendaklah hutangnya kerana pekerjaan yang harus atau kerana maksiat, tetapi dia telah bertaubat. Okey, itu syarat yang kedua. Yang ketiga, hendaklah tiba waktu membayar. Artinya, mesti membayar masa yang ditetapkan, untuk membayar atau yang dimaksudkan nombor 3. Okey, semuanya ada 3 syarat orang yang berhutang kerana kebaikan dan maslahat diri sendiri atau keluarga yang berhak menerima zakat itu. Iaitu yang pertama, tidak terdaya untuk membayar hutangnya. Yang kedua, hendaklah hutangnya kerana pekerjaan yang harus atau kerana maksiat tetapi dia telah bertaubat. Yang ketiga, hendaklah telah tiba waktu membayar. Cikgu, kalau orang yang berhutang kerana melepaskan orang Islam yang kena tawan, apakah hukumnya, cikgu? Jawapannya, orang yang berhutang kerana melepaskan orang Islam yang kena tawan itu, artinya ia berhak menerima zakat. Itu jawapannya. Kalau orang itu berhutang, ia akan melepaskan orang Islam yang kena tawan, jadinya orang yang berhutang itu berhak menerima zakat. Okey, kita ni sambung lagi tajuk zakat, iaitu fi sabilillah. Okey, apakah yang dimaksudkan ataupun apakah pengertian fi sabilillah? Fi sabilillah bermaksud orang yang berperang secara sukarela bagi menegakkan dan mempertahankan kebenaran dan kesucian agama Islam, yakni berjihad dan berjuang demi kepentingan menegakkan agama Islam. Itu yang dimaksudkan dengan fi sabilillah. Cikgu, kalau orang kaya yang berperang fisabilillah, adakah ia menerima zakat ataupun tidak? Okey, soalannya tadi, orang yang kaya berperang fisabilillah. Okey, hukumnya tetap berhak menerima zakat kerana penerimaannya itu disebabkan oleh berperang fisabilillah. Walaupun ia kaya, tetap ia berhak menerima zakat. Itu jawapannya. Cikgu, apakah pendapat atau tafsiran lain mengenai arti fisabilillah itu, cikgu? Okey, mengenai pendapat atau tafsiran lain mengenai arti fisabilillah, iaitu yang pertama, fisabilillah termasuklah artinya orang yang hendak menunaikan fardu haji tetapi kekurangan belanja. Okey, itu yang pertama, pendapat pertamanya mengenai pendapat ataupun tafsiran lain mengenai arti fisabilillah. Artinya selain daripada berkata dengan pasal jihad, ada juga pendapat lain mengatakan fisabilillah ininya adalah orang yang hendak menunaikan fardu haji tapi kekurangan belanja. Okey, kita lihat lagi pendapat yang kedua, iaitu fisabilillah termasuklah artinya penuntut-penuntut ilmu pengetahuan yang berguna dan berfaedah untuk diri sendiri dan masyarakat ramai. Itu pendapat yang kedua mengenai fisabilillah. Okey, yang ketiga, fisabilillah termasuklah artinya apa saja pekerjaan yang berkebajikan yang diridai oleh Allah. Seperti apa? Seperti mendirikan rumah sakit, jambatan, asrama, rumah tumpangan untuk anak-anak yatim, sekolah, masjid dan sebagainya. Jadinya tiga-tiga itu adalah pendapat atau tafsiran lain mengenai arti fi sabilillah. Okey, kita ni sambung lagi pelajaran zakat tajuk Ibnus Sabil. Okey, seterusnya kita ni lihat pengertian Ibnus Sabil. Ibnus Sabil ialah orang yang hendak musafir daripada negeri zakat dengan tidak cukup
pembelanjaan. Atau ya, yang pertama. Yang kedua, orang yang musafir yang merantau ke sebuah negeri dan ke satu tempat yang lain yang kehabisan belanja atau tambang. Okay. Yang tadi yang pertama tadi orang musafir, tapi tidak cukup pembelanjaan. Tapi yang kedua ni orang musafir yang merantau ke suatu tempat tetapi kehabisan belanja atau tambang. Itulah yang dimaksudkan ataupun pengertian bagi Ibnu Sabil. Cikgu, ada berapa syarat-syarat Ibnu Sabil dan apa-apa dia syarat-syarat Ibnu Sabil itu? Okey, jawapannya ada berapa syarat-syarat Ibnu Sabil itu? Iaitu ada 2. Syarat-syarat Ibnu Sabil berhak menerima zakat itu ada 2 perkara. Okey, lihat pertama, dia berhajat dan memerlukan bantuan. Ini yang berhajat. Kalau anda berhajat, anda memerlukan bantuan, maka ia anda berhak menerima zakat. Artinya ini syarat yang pertama. Syarat kedua, apa dia? Iaitu perjalanannya itu bukan perjalanan maksiat. Okay, pastikan perjalanan yang musafir itu bukanlah perjalanan yang maksiat. Kalau maksiat, ia tidak berhak menerima zakat. Okay, itu mengenai syarat Ibnu Sabil. Ada 2. Okay, yang pertama, dia berhajat benar-benar ataupun memerlukan bantuan. Yang kedua, perjalanannya itu bukan perjalanan maksiat. Cikgu, saya ada soalan, iaitu apa hukumnya musafir sudah mempunyai wang tambang untuk sampai ke tempat yang ditujunya serta mempunyai belanja yang patut bagi dirinya? Okey, jawapannya ialah dia tidak berhak menerima zakat dan tidak harus diberi zakat. Kenapa tidak berhak menerima zakat? Kerana ia sudah ada mempunyai belanja. Jadinya ia memerlukan bantuan. Ia memerlukan hajatnya untuk menerima zakat. Artinya di sana ia ada berhak pasal ia ada tambang sudah dan ada juga pembelanjaannya juga sudah untuk ia berlayar, maksudnya tu. Cikgu, kalau hukumnya kalau musafir yang melakukan perjalanannya kerana maksiat, apakah hukumnya, cikgu? Okey, kalau musafir yang melakukan perjalanan kerana maksiat, jawapannya hukumnya adalah tidak berhak menerima zakat dan tidak harus diberi zakat kerana syarat dalam Ibnu Sabil bukan perjalanannya kerana maksiat. Atau ingati saya syaratnya. Yang penting orang musafir itu tidak perjalanannya kerana maksiat. Jadi kalau perjalanannya maksiat, maka ia tidak berhak menerima zakat dan tidak harus diberi zakat. Cikgu, kalau perjalanan musafir yang tidak ditentukan arah, yakni tidak tentu arah tujuan, macam mana hukumnya mengenai perjalanan musafir yang tidak tentu arah tujuannya? Okey, jawapannya, kalau perjalanannya musafir yang tidak ditentukan arah tuju, yang tidak tentu arah tujuannya, maka hukumnya tidak berhak menerima zakat dan tidak harus diberi zakat. Okey, sampai sini saja pelajaran zakat, iaitu mengenai tajuk orang yang menanggung hutang dan fisabilillah dan seterusnya mengenai Ibnu Sabil. Cikgu berharap kamu dapat memahami mengenai tajuk pelajaran hari ini dan bolehlah kamu membuat latihan yang diberikan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.